Tengok line message. Okey sini. Lain semua tak tahu. Yang 4G message. Yang lain hancur. Kita tak tahulah macam mana. Line ni. Ada? Ha. Dan pakai wifi juga kan? Okey. Anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanallahu ghafilan amma ya'maluz zalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tasassu fihi al-absar. Sadaqallahul azim. Maksudnya janganlah kamu menyangka Allah Subhanahu itu lalai terhadap apa-apa yang oleh orang-orang yang zalim di kalangan kamu. Hanya saja mereka itu ditangguhkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala sehinggalah pada satu hari wasallam may yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hari itu kita dah bahas berkenaan dengan beriman dengan hari kiamat, kemudian berkenaan dengan syurga, neraka dan sebagainya. Seterusnya malam ini kita lihat beriman kepada qada dan qadar. Jalan tak? Jalan insya-Allah. Ada komen tu? Kadang ada komen. Tak ada. Ta'ala tuan-tuan. Itulah beza antara qada dan qadar. Baik. Kalau lihat dalam kitab ini nyatakan bahawa qada itu ialah baik, kalau sini dikatakan qadir. Qadar tu, qadar ataupun takdir ialah sesuatu peraturan yang tertentu yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu qadar. Qadar ialah sesuatu peraturan yang tertentu yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua yang ada di alam dunia ini ataupun di alam yang maujud inilah. Jadi peraturan tersebut adalah merupakan undang-undang am, qanun ammah, undang-undang umum atau kepastian yang mempunyai pertalian di antara sebab dan musabab, dan di antara musabab dan sebab dan akibat dia. Itu dikatakan sebagai qadar. Qadar ni peraturan. Peraturan yang tertentu yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kata Imam Nawawi pula menyatakan bahawa qadar atau takdir ialah semua perkara atau benda yang maujud di alam ini yang telah ditentukan bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa. Dia suruh alam ini untuk menentukan dan mengatur sesuatu yang ada di alam ini dengan kebijaksanaan dan kehendaknya sendiri tanpa diganggu oleh sesuatu kuasa pun yang lain. Tanpa ada satu kuasa yang lain pun yang dapat, yang maha kuasa, yang mana dia berkuasa menentu dan mengatur sesuatu benda di alam ini dengan kebijaksanaan dan kehendaknya sendiri, tanpa diganggu oleh kuasa yang lain.
Iaitulah kuasa yang selain daripada Allah. Cuma pada manusia ni, manusia ada usaha dan ikhtiar kan. Allah Ta'ala bagi manusia usaha, ikhtiar. Apa lagi? Doa. Dar tertentu. Ini dalil Quran lah. Dalil adanya berlaku takdir itu. Ada berlakunya peraturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang diaturkan terhadap diri kita lah. Nak tak nak kita kena mengikut peraturan tersebut. Tapi daripada hukum zahir kena usaha dan ikhtiar. Siapa yang tak ada usaha ikhtiar, ini samalah seperti orang yang berpahaman apa tu? Berpahaman Jabariyah. Dia tak ada usaha dan ikhtiar. Dia hanya menyerah bulat-bulat pada Allah. Orang ini dikatakan pahaman Jabariyah. Apa dia katakan pahaman Jabariyah? Pahaman yang menyerah bulat-bulat pada Allah tanpa ada usaha dan ikhtiar. Begitu juga kalau pahaman Qadariyah. Kalau pahaman Qadariyah pula, ada usaha dan ikhtiar. Tak ada usaha ikhtiar, tak ada siapa nak bagi makan kat kita dah. Kalau tak bekerja, siapa nak bagi duit? Kan? Kalau setakat orang kata RM1 tu boleh lah. Kan? Pergi jumpa orang minta RM1. Pergi jumpa orang ni minta RM1. Pergi jumpa orang ni minta RM1. Cik, RM1 dah, saya tak makan lagi. Cik, RM1 lah. RM1. Kan? Pernah tak jumpa orang macam tu? Pernah kan? Kalau tuan pergi Somban lah. Pergilah ke Somban tu. Macam-macam orang jumpa orang. Kat poket tu penuh kan tempat duit tu. Saya rasa dalam 500 dalam poket tu ada kot. Baru keluar daripada bank tadi. Keluar daripada bank kan. Pergi pula tempat lain pula sikit. Dah kumpul RM1 kan. Dah berapa dapat Paling tidak pun RM100 dapat lah. Tahu tak? Maknanya lohlak mata dapat RM100 dah. Tanpa ada usaha. Usaha dia macam tu lah. Usaha dia macam tu juga lah. Kuasa pemerintahan. Tu'til mulka man tasya'. Kan? Engkau boleh bagi kuasa pemerintahan kepada siapa yang kau nak. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Dan dia juga boleh mencabut kuasa daripada siapa yang dia nak. Dia boleh bagi kuasa pada siapa yang nak. Dia boleh juga cabut kuasa daripada siapa yang dia nak. Dia boleh memuliakan siapa yang dia nak. Dan dia benda yang hidup. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Dan kau beri rezeki pada sesiapa yang engkau kehendak tanpa dihisap. Faham kan? Jadi ayat ni jelas menunjukkan pada kita maknanya kuasa Allah. Kuasa mutlak di tangan Allah. Dia pertama tadi apa? Dia kata bahawa kuasa mutlak di tangan Allah. Cuma zahiriat kita nampak manusia lah. Manusia yang memilih. Contoh dalam konteks Malaysia ni mengundi kan. Memilih siapa yang kita nak lantik sebagai ketua. Sampai tempoh dan masanya oleh lah naik kan. Itu kuasa pemerintah. Tapi hakikatnya dia akan mati tak? Mati juga. Siapa yang punya kuasa mematikan tu? Allah lah. Allah Ta'ala akan merintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Maka akhirnya dia pun mati. Yang kekal siapa? Allah. Nampak? Yang kekal Allah. Akhirnya meninggal dunia juga. Baik, seterusnya tu dalam negara-negara tertentu sahajalah. Dia negara tu aja. Negara lain dia boleh perintah tak? Tak boleh. Walaupun dia gajah hebat. Macam Firaun dulu kan. Firaun dulu kan gajah yang hebat. Tapi Firaun memerintah di Mesir saja. Dia tak memerintah di Arab Saudi. Dia tak memerintah di Asia. Walaupun dia raja yang hebat, tapi kuasanya hanya tertakluk di pun gajah dulu kuasanya besar juga, luasnya pemerintahan Islam masa tu. Lepas tu berlakulah kejatuhan kerajaan Islam di Baghdad, kejatuhan. Kemudian kenapa? Kerana orang Tartar datang menjajah ataupun menawan negara Islam masa tu. Habis negara Islam tu masa tu pecah-pecah. Jadi jatuh kerajaan Islam. Raja Tatar tu ataupun tentera Tatar kan kata menawan negara Islam ataupun Islam dululah.
Jadi berapa banyak yang mati tuan-tuan? Kan ada menyatakan bahawa yang jumlah mati umat Islam itu 1.8 bilion. 1.8 bilion umat Islam yang dibunuh oleh tentera Tatar masa tu. Bayangkanlah banyaknya. Jadi kalau ada banyak negara Islam yang umat Islam yang dibunuh, kemudian orang kata dengan kitab-kitab Quran, dengan kitab-kitab daripada kutukan. Jadi yang masa tu selepas 40 tahun kemudian, kalau tak silap saya 40 tahun kemudian, akhirnya Tatar tu akhirnya jatuh. Orang Islam naik balik. Yang dikuasai oleh Sultan Muzaffar Al-Qutuf masa tu. Jaya semula menawan tentera Qatar dan akhirnya semua tentera Tatar tu akhirnya dibunuh. Akhirnya Islam naik semula. Nampak tak? Jadi Allah Ta'ala tukar balik. Mana Allah Ta'ala boleh menaikkan satu kerajaan dan juga boleh menjatuhkan kerajaan itu. Nampak? Jadi kita Allah Ta'ala. Kalau baginda Rasulullah SAW dulu, kan, kalau dalam peperangan, bukan sahaja kena mempersiapkan persenjataan dalam peperangan, malahan Nabi juga minta supaya tentera-tentera Islam kan berpuasa di siang hari, kemudian malam pula bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan begitu juga dengan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, pernah dengar kan? Yang berperang melawan tentera kepada Allah Ta'ala, bermunajat pada Allah supaya Allah Ta'ala berikan kemenangan kepada tentera Islam. Akhirnya Islam dapat kemenangan. Macam tu. Baik, kemudian yang keenam, Allah Ta'ala berhak merendahkan siapa sahaja yang dikenakinya dengan mentakdirkan orang itu menjadi orang yang paling hina. Dia boleh menghinakan siapa yang nak. Habis. Nampak? Kalau dah hina, habislah. Tak dapat lagi lah. Itu sebabnya kan, kalau sesiapa yang mengaji, kan, sesiapa yang kata sebaik-baiknya menghormati guru. Ada satu kisah tuan-tuan berkenaan ada seorang pelajar yang belajar di pondok lah. Dia belajar di pondok. Seorang pelajar ni, dia ni Allah Ta'ala kurniakan dia sehingga pelajar-pelajar lain berujuk dengan dia, tapi dia ni tak ada adab dengan guru dia. Kadang cakap pun celupa lah. Kadang ada masanya tinggi diri. Tinggi diri. Kenapa? Dia kuat hafalan dia. Satu hari dia merancang untuk pergi berdakwah. Untuk keluar daripada pondok ni pergi dakwah. Bersama dengan kawannya lain lah. Tetapi dia dia tak minta izin. Tak apalah dia kata. Biarlah dia pergi berdakwah, kan, dia bawa diri dia tapi ilmu dia tinggal kat sini. Tu dia cakap. Biar dia pergi dakwah tak apa, tapi ilmu dia tinggal di sini. Tu tinggi apa, dalamlah basuh tu buku tadi kan. Biar dia nak pergi dakwah pergilah, tapi ilmu tinggi kat sini. Maka akhirnya pelajar yang pintar ni pergilah berdakwah. Suatu nampak, mulut dia tak mampu nak menarik apa-apa ayat ke, hadis ke, ataupun kata-kata ulama ke dan sebagainya, tak mampu nak tarik. Sehingga kan orang kampung pun cakap kan, tapi dia tak boleh cakap. Nampak? Macam terkunci dia kan. Jadi akhirnya jadi penjual arang sahaja. Dia kerja dia hanya penjual arang. Kenapa? Kerana dia tidak lagi diketahui oleh orang ramai. Mana ilmu nanti macam tak boleh pakai lagi lah. Macam tu. Tapi kalau ilmu boleh pakai, insyaAllah ngajar sana, ngajar sini kan. Curahkan ilmu, sampaikan sana, sampaikan sini dan sebagainya. Itu kita kena ambil pengajaran ke situlah, insyaAllah. Ini bentuk pinjaman je. Ilmu yang kita dapat, kita belajar, kita dengar daripada orang ceramah, ataupun kita jadi penceramah, kan, kuliah sana, ngajar sana. Ilmu ni Allah Ta'ala bagi pinjam je. Akhirnya masuk Allah Ta'ala boleh tarik balik semula. Kalau dia nak, dia tariklah balik. Sebabnya kita kena muliakan ilmu.
Kena muliakan ilmu, kena muliakan tok guru, kan? Kena muliakan siapa yang pernah menyampaikan walaupun sepatah ayat kepada kita. Kita muliakan orang itu, ya. Kan? Kerana nak dia bagi nasihat pada kita. Gitu. Baik, seterusnya tuan-tuan, Allah Ta'ala berhak memberi dan mengambil kembali semua pemberiannya, dan berhak juga memberi kemuliaan dan kehinaan, dan juga berhak memberi kemanfaatan dan kemudaratan kepada sesiapa sahaja yang dikenakinya. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala memang maha kuasa melakukan suatu perkara itu sesuai dengan kehendak dan yang telah Allah Ta'ala. Yang kesembilan, tuan-tuan, sebagai bukti dan tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dapat dilihat dengan jelas apa yang berlaku di alam dunia ini, iaitu masa dan waktu itu silih berganti dengan lekasnya. Siang berganti malam, malam berganti siang. Tak? Siang berganti malam, malam berganti siang. Tetapi walaupun begitu, ada tempat-tempat tertentu tempoh siang lagi lama berbanding dengan malam. Contohnya di kutub utara ataupun kutub selatan. Kutub utara ada masanya tempoh malam lagi lama daripada siang. Ada masa tempoh siang lagi lama daripada malam. Gitu. Kalau kita ni 12 jam siang, 12 jam malam. Tempat orang lain tidak. Malam je kan. Malam ni lama kan, sampai orang kata 12 jam ataupun 36 jam malam je. Lepas tu barulah jumpa siang. Siang pun beberapa jam aja. Lepas tu malam semula. Kenapa? Kerana kudrat menangis kan. Kita kehilangan sesuatu. Hilang beg duit, hilang kereta. Kan? Kita pergi ke bandar, parking kereta, lepas tu pergi mana-mana, dah hilang. Orang dah ambil. Sedih tak tuan-tuan kalau kereta kita tak ada? Sedih kan? Kita pun buatlah report polis, kan? Polis pun ambillah statement semua. Kan? Kita pun otomonu kan? Apa salah dengar Apalah salah dia ni? Siapalah yang curi, Mamat mana yang curi kereta aku ni? Kereta bukannya mahal pun, kereta buruk je. Kereta buruk tu minat tak tahulah apa sebab kan? Tah mana tah tu? Tantah dia dibagai kata. Tantah dia dibagai ke orang tu kata gitu. Ataupun dah tukar cat lain. Dah tukar flat lain. Dah tak jumpa dah kereta tu. Yang ayah tak ada kereta. Maka dibagilah satu kereta kan. Gianglah balik. Tak? Baik, kemudian yang ke-10, Allah Ta'ala berhak melimpahkan rezeki sebanyak-banyaknya kepada sesiapa yang dikenakinya, tanpa perhitungan dan gangguan daripada mana-mana pihak. Kerana Allah Ta'ala sendiri sahaja yang berkuasa secara mutlak untuk mengatur dan menetapkan suatu perkara. Ada tak kita dengar orang kata orang mancing ikan tenggelam? Tak tahu. Tapi bila habis PKP je dah mula dah. Bot tenggelam lah, orang mancing tenggelam lah, jatuh dalam sungai lah, meninggal, aksiden lah. Bila PKP dia ada tak dengar aksiden? Tak ada. Kereta susu buah lalu, ni aksiden macam mana? Tapi bila habis PKP ni kan, dah banyak longgar tu longgar ni, dah berlumbur sana, terbabas sana, terbabas sini, meninggal sana, meninggal sini. Macam ada banyak hikmah daripada PKP tu kan. Maknanya kita semua berehat. Tapi walaupun begitu tuan, kalau duduk rumah 2-3 bulan duduk rumah, boring tak agak Boring kan? Tengok bini kita tengok kita. Balik mulut nampak balik-balik tengok rumah kita tengok kita balik. Kemudian tengok muka anak tengok muka kita. Tuan-tuan, jadi Allah Ta'ala berhak melimpahkan rezeki sebanyak-banyaknya pada siapa yang dikenakinya, tanpa perhitungan dan gangguan daripada mana pihak. Kerana Allah Subhanahu Ta'ala sendiri sahaja berkuasa secara mutlak untuk mengatur dan menetapkan suatu perkara itu mengikut pilihannya Allah, di bawah qada dan qadarnya, di mana manusia itu tidak berhak untuk membuat pilihan dan menolak qadanya dan qadarnya. Semuanya di atas pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contoh lain apa? Bab rezeki. Apa lagi? Bab jodoh. Bab jodoh kan? Kadang bercinta bukan nak tak bercinta. Hulu kiri kedai ke bawah bercinta. Last tak jadi nikah.
Lah tak jadi nikah. Kenapa? Dah bukan jodoh. Kau nak rak macam mana? Semua lah makan. Ataupun ayam yang makan. Lebih yang kita makan tu. Ada tak rezeki dia? Ada rezeki dia. Kemudian Allah Ta'ala berjumpa dalam Quran. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَرُ مَا كَانَ اللَّهُ لَهُ وَمَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ Subhanahu wa ta'ala amma yusyriku. Surah Qasas ayat 68. Maksudnya, dan Tuhanmu menciptakan apa yang direncanakan berlaku. Boleh lah. Boleh. Itulah dengan doa tadi. La yarudul qada illa bi doa. La yarudul qada, mana qada tidak boleh diubah kecuali dengan doa. Mana dengan doa dia bolehlah. Kalau dah tetapkan, Allah Ta'ala tetapkan di Lauh Mahfuz. Jadi dua tu, satu ketetapan di Lauh Mahfuz, satu lagi ketetapan yang berada dalam ilmu Allah. Ketetapan di Lauh Mahfuz tu boleh dirubah lagi dengan doa. Tetapi ketetapan dalam ilmu Allah tak boleh ubah. Dua-dua lah. Dua-dua tu boleh ubah. Tapi kadar itu beza. Contoh katalah kalau untuk accident. Kadar accident. Kalau accident itu dia punya kadar dia kata kecederaan itu tidak ringan walaupun asal dia berat. Itu kata dia berubah dia tidak berlaku betul. Boleh dengan usaha tadi. Mana kita mengelak. Kan, dengan usaha mengelak. Kan, kalau tanpa usaha tak elak benda tu, maka kemudian kemungkinan impak dia tu lagi besar. Impak hentaman tu, kereta tu hentaman kecederaan tu mungkin lagi besar. Tapi kita usaha mengelak kejadian tadi. Tapi berlaku juga aksiden tu. Nampak? Aksiden tak berlaku. Cuma dia punya impak dia tu kurang sikit. Berlaku tu tak berlaku. Itu tadi. Kan? Qada tadi. Jadi benda tu tetap berlaku. Cuma usaha ikhtiar tadi mengelak benda tu. Kan? Kalau kita belajar, orang kata driving school kan. Belajar khusus memandu kan disebut. Kan? Sama ada kejadian tu orang yang jadi puncanya ataupun kita jadi puncanya. Kemalangan tadi. Kita sebaik-baiknya mengelak. Jangan berlakulah kemalangan itu. Kadang yang mulakan bukan kita, orang lain. Tapi kita nampak macam kereta tu nak langgar kita kan. Kita dah nampak nak langgar kita saja je, langgarlah. Tak rapik dah. Kalau kita saja nak langgar, kau langgarlah Dan kata, tak apa. Mana efek dia lagi besar lah. Kesan kecederaan tu lagi besar lah. Kemungkinan mati tersilap. Tapi kalau kita dah nampak kereta tu dah meluru kereta, kita cuba mengelak sedaya upaya kita kan. Tu usaha tak tu? Usaha kan? Jadi kemungkinan besar kecederaan tu tak besar lah. Sikit je lah kecederaan tu. Macam tu. Mana tetap ada usaha dan ikhtiar di kalangan kita. Masalahnya kalau tak ada usaha, sengaja macam nak menempah maus, tu tak boleh. Itu juga dalam bab lain. Bab lain contohnya bab orang kata keputusan peperiksaan. Kan biasa orang nak peso kan baca Yasin. Nak peso je baca Yasin. Cikgu pun panggil pergi sekolah baca Yasin, solat hajat dan sebagainya. Kalau ketetapan di Azali menyatakan anak kita tu dapat berapa A je. Subjek ada berapa? 10 kan? 10 subjek. Ketetapan di Lauh Mahfuz menyatakan anak kita dapat 3A je. 3A, 3B, 3C, 1D. Semua komplit, semua ada kan? Tapi akhir daripada dia berdoa kan, dia memohon pada Allah, kemudian malam pula mengulang kaji. Kalau lepas tu orang kata buat latih tubi, lepas tu buat grup pula dan sebagainya. Akhirnya boleh tak ubah? Boleh kan? Daripada 3A tu kemungkinan naiklah 5A ke. Mungkin nak naik 10A tu mungkin susah sikit lah. Paling tidak pun 5A, 6A dan sebagainya. Tapi kalau ketetapan di Azali menyatakan dia dapat 5A, tapi dia malih mengulang kaji, tak nak, semua tak nak buat tu.
Cikgu basuh berlatih tubi pun tak ada, ulang kaji pun tak ada. Boleh tak dapat 6A? Susah nak dapat. Kecuali kalau dia ni memang cerdik betul-betul lah, boleh dapat. Tapi kalau tak ulang kaji memang tak dapat lah. Waktu dalam dewan peperiksaan tu memang dia blur. Tak tahu berpundur nak jawab ni. Dah terlampau confident. Terlampau confident pun tak boleh. Sebab apa? Dia tak ada persiapan. Faham kan? Boleh kan? InsyaAllah. Ada lagi soalan lagi? Boleh tuan? Tuan boleh? Fungsi? Ni tadi ya? Boleh tak? Jawapan tadi ya? Okey, insyaAllah kita tangguhkan pengajian kita. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalaam ala syafi'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqan wa amalan mutaqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fatan ya alim nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala ta'rifin. Allahumma faqina filin, Allahumma faqina filin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.